Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Syarizan. Saya ingin menerangkan tentang teori pengurusan makna iaitu Coordinated Management of Meaning Theory. Teori pengurusan makna adalah seseorang yang berkomunikasi mencipta dunia sendiri iaitu dunia interaksi berterusan dengan pelbagai hubungan. Hubungan tersebut dijelaskan dengan cara bagaimana seseorang berkomunikasi sesama manusia. Itu bermaksud orang yang akan mencipta realiti yang dikongsi sebagai alat komunikasi, kenyataan itu akan menjadi identiti peribadi atau individu sekaligus akan menjadi identiti bersama sosial melalui berkomunikasi kita. Sebagai komunikasi interaksi adalah cara di mana kita mengenal pasti pelbagai isu, realiti dan dunia yang mengelilingi kita. Ini bermaksud kita mewujudkan realiti sosial dan pandangan dunia kita yang berjaya dan diatur oleh komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Muhammad Farhan bin Raja Muda, nombor matrik 263716. Saya akan menceritakan tentang konsep teori dan andaian teori dalam teori pengurusan koordinasi makna. Untuk teori pengurusan koordinasi makna adalah berkonsepkan bahawa pada dasarnya setiap manusia yang terlibat dalam proses komunikasi akan membentuk realiti persekitaran mereka sendiri. Teori ini amat berguna dalam memahami apa jua yang terjadi dan mampu menerapkan kita susunan untuk mengetahui lalu memutuskan apa tindakan yang sesuai untuk merespon. Dalam teori pengurusan koordinasi makna ini terdapat 3 konsep dasar yang harus diberi pekanan bagi memahaminya dengan lebih mendalam. Antaranya ialah pengurusan, koordinasi dan makna. Setiap satu daripada konsep ini akan dapat membantu kita dalam menjelaskan lagi bagaimana persekitaran sosial itu diciptakan melalui percakapan dan interaksi. Untuk pengurusan, maksud pengurusan itu sendiri ialah pengarahan dan pengawalan sebuah kumpulan yang terdiri daripada satu atau lebih orang untuk tujuan menyelaraskan dan mengharmonikan kumpulan tersebut. Setiap apa yang kita lakukan dengan orang lain mestilah dirujuk dan dibatasi oleh pelbagai peraturan. Manusia yang saling berinteraksi harus memahami realiti persekitaran sosial dan kemudiannya bertindak mengikut peraturan ketika ingin memutuskan bagaimana untuk merespon. Yang kedua adalah koordinasi. Koordinasi pula merujuk kepada tingkatan atau lapisan di mana setiap orang melihat bahawa tindakan mereka telah disesuaikan menjadi beberapa urutan atau pola yang saling berkait. Koordinasi dikatakan berkesan apabila seseorang itu berada dalam satu interaksi sedar dan faham tentang yang mereka cakapkan. Para tokoh dalam bidang teori ini percaya bahawa keinginan setiap orang untuk berkoordinasi dalam interaksi adalah bersifat subjektif. Untuk yang ketiga adalah makna. Makna merupakan maksud yang wujud di sebalik sesuatu percakapan ataupun tindak balas dalam komunikasi. Kita semua tahu makna dibentuk melalui proses interaksi sosial dan manusia merupakan penggeraknya. Dalam teori pengurusan koordinasi makna turut jelaskan bahawa sesuatu makna itu diatur secara hierarki oleh manusia. Terdapat 2 perkara yang mengaitkan makna disusun secara hierarki, iaitu yang pertama ialah hierarki makna mendefinisikan konteks di mana aturan konstitutif dan aturan regulatif yang difahami. Kedua adalah konteks tersebut diatur dalam hierarki yang abstrak. Untuk andaian teori pengurusan koordinasi makna memiliki beberapa andaian yang telah lama digunakan pakai bagi menggambarkan lagi fungsi teori ini dengan lebih mendalam. Andaian ini juga dapat membantu seseorang itu bagi mentafsirkan lagi maksud daripada setiap percakapan yang berlaku dalam proses komunikasi dengan lebih mudah. Untuk andaian yang pertama adalah manusia itu sendiri menciptakan persekitaran yang realistik.
Para tokoh dalam teori pengurusan koordinasi makna telah menegaskan bahawa setiap situasi dalam persetaraan adalah disebabkan oleh interaksi dan komunikasi. Perkara ini telah meyakinkan orang ramai bahawa setiap keadaan yang berlaku dalam persetaraan mampu diwujudkan dengan adanya komunikasi yang dapat membina peralihan makna dalam konteks sosialisme. Andaian ini juga amat sesuai dan bertepatan dengan andaian yang telah wujud dalam teori interaksi simbolik dan teori konstruksi sosial yang menyatakan bahawa realiti itu dapat dibentuk secara sosial. Untuk andaian yang kedua adalah kehidupan manusia memerlukan interaksi dan komunikasi. Seperti yang kita tahu, teori pengurusan koordinasi makna ini adalah isi daripada komunikasi itu sendiri. Hal ini kerana kita sebagai manusia tidak boleh menolak realiti bahawa setiap manusia hidup dan memerlukan komunikasi. Teori ini juga menggambarkan bagaimana kita sebagai manusia berkomunikasi dalam konteks untuk memahami dunia dan untuk menciptakan makna yang mudah untuk difahami. Komunikasi ini juga akan turut mewujudkan sosialisasi kepada orang ramai dan sekitarnya. Penciptaan makna daripada teori ini bergantung kepada koheren, koordinasi dan pengalaman yang telah dialami oleh seseorang itu sendiri. Perkara inilah yang akan membantu kita sebagai manusia dalam menciptakan sesuatu persetaraan sosial yang lebih realistik dan nyata. Untuk andaian yang ketiga adalah pertukaran informasi bergantung kepada makna peribadi dan makna interpersonal. Dalam andaian ini, teori pengurusan koordinasi makna dikaitkan dengan cara bagaimana seseorang itu mengendalikan percakapan melalui makna. Makna peribadi bermaksud suatu makna yang dicapai bila seseorang itu berinteraksi dengan orang lain dan berjaya membawa percakapan ke dalam pengalamannya itu sendiri. Sementara itu makna interpersonal pula ialah makna yang tercapai apabila dua orang saling bersepakat tentang penafsiran idea masing-masing. Setiap makna dalam percakapan akan tercapai tanpa memerlukan kita untuk berfikir apa-apa. Sekiranya tiada satu pemakna yang berjaya disampaikan maka dapat disimpulkan bahawa terdapat kekurangan dari segi komunikasi yang berlaku. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Wan Nur Murni binti Wan Syamsuddin. Nombor metrik saya 263946. Hari ini saya akan membincangkan tentang bagaimana teori yang saya pilih iaitu CMM boleh digunakan untuk menangani atau menguruskan isu atau masalah semasa. Yang pertama adalah melalui hubungan, di mana hubungan itu adalah melalui isi yang ingin disampaikan. Yang kedua adalah melalui lakonan pertuturan, di mana lakonan pertuturan ini melalui intonasi suara dan juga gerak-geri badan. Dan yang ketiga adalah episod. Episod pula adalah rentetan cerita yang berlarutan. Yang keempat adalah hubungan. Hubungan ini adalah perjanjian dan pemahaman antara dua orang. Dan yang terakhir, yang kelima adalah skrip kehidupan, di mana skrip kehidupan ini berkisarkan tentang kehidupan sebelum, semasa dan juga selepas. Dan akhir sekali adalah corak budaya, di mana corak budaya ini adalah dua orang daripada dua perbezaan budaya cuba untuk memahami makna perkataan masing-masing. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakimi bin Ismail. Okey, bagi bahagian saya ialah penilaian dan kritikan terhadap teori ini. Pertama, kritikan yang saya dapat ialah daripada segi skop, di mana skop CMM tidak dapat dipastikan sama dia punya keluasan dan meliputi segala aspek kehidupan kita. Okey, Clarence pada tahun 1995 telah mengakui beberapa masalah awal dengan konsep CMM dengan menunjukkan penciptaan makna dan pada awalnya agak menirukan, manakala Persh Cronin dan ahli teori CMM lainnya
percaya bahawa mereka yang mengemukakan dakwan terhadap skop teori ini harus memahami jangka masa di mana teori itu dikembangkan. Okey, seterusnya daripada aspek kesesuaian, di mana seperti yang kita semaklum, apabila kita berjumpa dengan rakan ataupun sahabat kita, kita akan melakukan pergerakan untuk memberitahu apa yang disampaikan oleh kita. Oleh itu, dalam semua situasi sosial, individu yang ingin berinteraksi mesti menguruskan makna mereka sendiri dan tindakan sambil bertindak balas terhadap makna dan tindakan orang lain. Ini adalah tuntutan utama jika kita berinteraksi. Jadi CMM telah mengemukakan bahawa jika kita ingin berinteraksi dengan rakan, segala tindakan dan makna yang hendak disampaikan oleh kita mestilah selaras. Okey, yang seterusnya saya akan pergi kepada kesimpulannya. Okey, untuk kesimpulannya, terdapat pelbagai kebaikan yang diperolehi daripada teori CMM dalam kehidupan seharian. Antaranya ialah teori ini dapat membantu dalam secara praktikalnya dalam kehidupan dan membantu dalam beberapa bidang pengajian yang lain. Okey, selain itu, untuk kesimpulannya, CMM berperanan besar dalam menambah konsep dan mana untuk memahami bagaimana dunia kita dibina melalui interaksi berterusan. Okey, akhirnya sekali, oleh itu saya dapat simpulkan bahawa CMM membantu memahami dunia dan mengatur dunia kita supaya menjadi lebih mudah dalam konteks komunikasi. Sekian, terima kasih.